Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita dah habis apa yang kita baca pada minggu lepas berkenaan dengan buku ataupun kitab Lum'atul I'tiqad ataupun syarah Lum'atul I'tiqad. Pagi ni insyaAllah kita buka kitab baru pula lah. Buku menipis saja, tapi bukunya berbahasa Arab lah. Boleh di-download daripada internet. Ustaz dah download dah ni. Ustaz dah share dah dia punya buku dia. Okey, ini kitab yang kita nak baca hari ni. Harga dia 4 rial ya. 4 rial Saudi. Tajuk kitab dia mana dia karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nama kitab ni Fathu Rabbil Bariyah. Apa makna Fathu Rabbil Bariyah? Fathu ni pembukaan lah. Ya. Jadi maknanya Rabb ni Tuhan, Al-Bariyah ni manusia ataupun makhluk lah. Tuhan, pembukaan bagi Tuhan, makhluk Tuhan, hamba. Kan? Dengan bitalkhis Al-Hamawiyah dengan ringkasan daripada kitab Al-Hamawiyah. Okey, kitab Fathu Rabbil Bariyah ni, ini kitab Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dia meringkaskan kitab Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang nama kitab tu adalah Al-Hamawiyah. Okey, yang nama kitab dia. Kitab ni kita boleh download secara percuma daripada internet. InsyaAllah mungkin Ustaz Afiq boleh download kan. Boleh pakat-pakat baca pelan-pelan tengok kan. Bahasa Arab. Jangan anggap bahasa Arab ni payah. Bila kita anggap payah dia akan jadi payah. InsyaAllah kita usaha untuk memahami perkataan-perkataan bahasa Arab ni. Walaupun kita tak pernah belajar bahasa Arab, insyaAllah ni kita belajar sambil kita memahami lah. Okey. Dengar ya, insyaAllah boleh dengar pelan-pelan, kita baca slow je lah. Tidak laju kan. Kitab ni dia tak banyak muka surat, dia ada 113 muka surat saja. Kan? Dan tulisan dia pun besar-besar. Maknanya 113 muka surat ni bukan tebal pun, tak tebal. Ini kitab dia. Penulis dia Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Okey. Rahimahullah, dia dah meninggal lah lebih kurang 20 tahun yang lalu lah. Okey, kita tengok dulu mukaddimah dia ni. Mukaddimah lah, biasalah. Semua kitab-kitab tadi dia akan ada mukaddimah. Namanya bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai habis ya. Biasalah. Itu mukaddimah dia. Okey, ini mukaddimah kita tak baca lah. Tak baca tak apa. Okay, cumanya kita baca okey. Ni sikit mukadimah yang ujungnya kita baca sana sikit ya. Okey, apa tentang nubzah ataupun sinopsis lah. Sinopsis tentang buku ni. Buku ni asalnya yang punya matan dia ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni? Ini dia. Syekhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyah ni nama dia Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi, Damsyik lah, yang dilahirkan di Harran pada hari Isnin 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah. Okey. Dia wafat dalam penjara. Ibn Taymiyah wafat dalam penjara dalam keadaan dizalimi lah, difitnah dan dizalimi di penjara di Damsyik. Ya, Syria lah, Damsyik ni, Syria. Pada bulan Zulqa'dah tahun 728 Hijriyah rahimahullahu. Lahir pada tahun 661 Hijriyah, wafat pada tahun 728 Hijriyah. Okey. Cuba tulis note lah.
Benar lah, kamu ada pensil kan, tulis lah. Ibn Taymiyah siapa nama dia? Nama dia Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyah Al-Harani rahimahullah ta'ala. Lahir pada tahun 661 Hijriah, wafat pada tahun 728 Hijriah rahimahullah. Okey. Ini tentang ringkasan tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia ada banyak buku yang dia tulis lah. Banyak sangat buku yang dia tulis. Di antara buku yang dia tulis ni, buku yang bernama Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Ya kan? Yang mana Fatwa Al-Hamawiyah itu, Hamawiyah ni nama nisbah kepada tempat ya. Nisbah kepada kampung dia, tempat yang dia duduk tu. Ya kan? Maknanya bukan tempat yang duduk, tempat orang yang tanya soalan kepada dia. Orang daripada Hamad maksud dia, tanya soalan dekat dia, maka dia jawab soalan tadi. Jadi dinamakan Fatwa Al-Hamawiyah. Dia tulis sebagai menjawab bagi soalan yang ditanya kepada dia pada tahun 698 Hijriah. Maknanya soalan tu datang daripada penduduk Hamad lah, Hama ataupun Hamad di Syam, Syria lah. Yang mana dia dalam soalan itu bertanya tentang apakah dia pendapat para fuqaha daripada para imam dalam Islam tadi, para imam besar dalam Islam berkenaan dengan ayat-ayat sifat-sifat Allah Ta'ala dan hadis-hadis berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Soalan tu. Jadi Syekh ni rahimahullah Ta'ala dia jawab balik. Kan? Dia jawab soalan yang ditanyakan kepada dia tadi. Kan? Lebih kurang soalan dia, jawapan dia tu dalam 83 muka surat. Jawapan dia kepada soalan tu lebih kurang 83 muka surat. Dengan jawapan yang dia tulis dalam risalah itu, yang dipanggil sebagai Fatwa Hamawiyah tu, jawapan dia dalam bab nama-nama Allah Ta'ala tadi, dengan sebab itulah dia diuji, kan? Ditimpakan kepadanya ujian, dimasukkan dia ke dalam penjara lah, dituduh dia ni sebagai orang yang mujassimah, mentajsimkan Allah apa semua kan. Semoga Allah memberi balasan pahala yang besar kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala lah. Baik, itu dia cerita dia lah. Jadi Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dia kata oleh kerana buku ni buku yang ditulis oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala ni agak susah untuk difahami kerana dia panjang sikit kan. Ke atas para pembaca, dia kata maka aku sukalah untuk membuat ringkasan yang penting lah, ringkasan bagi perkara-perkara penting yang terdapat dalam buku tersebut dengan tambahan-tambahan yang aku rasa diperlukan, kata dia Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah. Okay. Yang saya namakan ataupun aku namakan kitab ni Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisi Al-Hamawiyah, iaitu pembukaan daripada Tuhan manusia dengan ringkasan kitab Al-Hamawiyah, nama kitab dia tu. Okey. Kitab ni dicetakkan yang pertama telah dicetak pada tahun 1380 Hijriah. Kita 1443 kan. Kita tengok 1400 berapa tahun dah. Kan? 1443 tolak 1380. 63 tahun lah. 63 tahun dah buku ni dicetak. Cetakan pertama dia 63 tahun yang lalu. Ustaz pun tak ada lagi lah. Masa itu. Kemudian dicetakkan pada cetakan yang kedua. Ini cetakan yang kedua lah. Oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang kita baca kitab dia sebelum ni kan, kitab syarah bagi Lum'atul I'tiqad. Kita baca buku kita terjemahan tu matan Lum'atul I'tiqad, matan dia. Tapi Ustaz baca syarah dia kan, yang Ustaz syarahkan pada kamu kan, begitu. Okey, kita lihat dalam buku ni bab yang pertama. Bab yang pertama di sini. Di sini saya kata al-babul awwal. Ustaz baca bahasa Arab dia. Saya Ustaz terjemah satu-satu
Kan? InsyaAllah bila kita dah dengar ni, insyaAllah kita boleh lah. Kalau tak boleh satu muka, kita boleh satu perkataan. Makna dia. Jadilah. Satu buku kita boleh faham satu muka surat, dua muka surat tu kira hebat lah insyaAllah. Bagi permulaan kita lah. Kan? Tak kisahlah yang student dalam kelas ataupun ibu-ibu, ayah-ayah yang ikut kelas kita ni, insyaAllah kita cubalah kan, keluar daripada satu, naik daripada satu tahap pada tahap yang lain, walaupun dalam keadaan kita ni merangkak ataupun mengesot lah. Okay. Bab yang pertama, albabul awwalu, bab yang pertama. Bab ni apa makna bab? Bab ni kalau terjemah dalam bahasa kita, pintu lah. Pintu. Yang ni pintu yang pertama. Ya, pintu yang pertama. Fima yajibu 'alal 'abdi fi dinihi. Okay. Pada perkara yang wajib ke atas seseorang hamba fi dinihi, dalam agamanya. Itu dia. Bab yang pertama ini menjelaskan pada perkara yang wajib ke atas seseorang hamba dalam agamanya. Bila seorang hamba ni tak kira lah, semua manusia lah. Kan? Kena buat benda ni. Okey, yang pertama dia, apa dia? Saya kata di sini, al-wajibu 'alal 'abdi fi dinihi. Perkara yang wajib atau yang menjadi kewajipan 'alal 'abdi, atas seseorang hamba, fi dinihi, dalam agamanya. Dalam agamanya. Kewajipan kita dalam agama kita apa dia? Huwa, ialah ittiba'u ma qala Allah Ta'ala. Ittiba' ialah, huwa ialah ittiba'u, mengikuti, ikut apa yang Allah Ta'ala telah firmankan. Boleh? Boleh situ. Apa yang Allah Ta'ala telah firmankan. Jadi wajib bagi ke atas kita dalam agama daripada ikut apa yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran. Wa qalahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ikut apa yang telah diucapkan oleh Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khulafa'ur rasyidun, dan para khulafa, para khalifah. Khulafa ni adalah perkataan jamak ataupun plural bagi khalifah. Okay. Rasyidun, apa nak Rasyidun? Yang mendapat petunjuk. Rasyidun, yang mereka itu mendapat petunjuk, yang bijaksana. Rasyidun yang bijaksana, kan? Al-Mahdiyun lagi mendapat petunjuk. Min ba'dihi, daripada selepasnya. Selepas siapa? Tentulah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minas sahabati, pada kalangan para sahabat. Dan pada kalangan para sahabat. Min as-sahabah. As-sahabah ni para sahabat. Kalau sahabat, seorang sahabat, sahabiyun. Sahabah, para sahabat. Wa tabi'in, dan golongan tabi'in. Siapakah golongan tabi'in? Iaitu generasi selepas para sahabat. Kan? Yang mereka itu sempat bertemu dengan sahabat. Dan mereka tu orang, tentulah orang Islam kan, dan mengambil ilmu daripada sahabat, tabi'in. Lahum, dan orang-orang yang mana tabi'in dia? Mana orang-orang yang mengikuti. Lahum, bagi mereka, bagi para sahabat, bi ihsanin, dengan melakukan kebaikan ataupun dengan berbuat baik. Itu kan? Boleh kan? Ini 3 baris yang pertama dalam buku ni. Ni Ustaz share, nampak semua kan? Nampak tak? Cuba angguk, tengok student kat depan tu. Angguk, nampak tak? Angguk, kalau nampak angguk. Nampak. Okey. Kemudian perenggan yang kedua. Okey, kita seselo ya, kita nak belajar kan, nama pun belajar. Belajar ni daripada tak tahu lah maknanya, belajar yang tahu. Wa zalika, dan demikian itu. Kan? Demikian tu apa? Demikian jadi maknanya dalam kita nak mengikut ni, dalam kita nak mengikut ini, annallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itu, sungguhnya Allah ba'atha telah mengirim, telah mengutuskan, menghantar
Siapa yang Allah Ta'ala utus? Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat ke atas Rasulullah. Bila dengar Rasulullah nama Rasulullah SAW, maka kita kena wajib kita berselawat pada Nabi lah. Bukan sunat, wajib. Tak selawat, dosa. Apa dia? Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk apa? Bil bayinat, dengan membawa segala penjelasan. Bayan. Kan bayan ni perkataan plural. Bayinat segala. Bayinat ni segala penjelasan perkataan jamak lah plural. Okay, wal huda dan huda. Apa mana huda? Huda adalah petunjuk. Okay. Wa aujaba, dan Allah mewajibkan. Aujaba, wajib. Wajib kan? Wajib. Mana dia punya root word dia? Waw, jim dan ba. Wajaba tu asal dia. Tambah alif ke depan jadi aujaba lah. Dan Allah mewajibkan ala jami'in nas. Ala di atas. Jami' apa nak jami'? Seluruh nas. Apa nas? Nas mana manusia. Dan Allah yang dia wajibkan ke atas seluruh manusia. An yu'minu bihi. Bahawa mereka itu beriman dengannya. Mereka itu mesti beriman dengannya. Dengan siapa? Dengan utusan Allah itu, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengannya, wa yattabi'uhu, dan supaya bahawa mereka mengikutinya. Ikut Nabi Muhammad SAW. Zahiran wa batinan, zahir dan batin. Zahir, itu zahir lah. Batin daripada dalaman. Zahir luaran. Luaran dan dalaman. Faqala Allah, faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah, wahai sekalian manusia. Allah Ta'ala suruh siapa kata ni? Qul. Allah suruh siapa kata? Allah suruh Nabi kata Allah. Allah suruh Nabi kata kepada umat dia, kepada kaum dia. Katakanlah hai Muhammad SAW kepada kaummu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inni Rasulullah ilaikum. Ni di mana? Di Mekah ni kan. Rasul Nabi kata, sungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepada kamu semua. Jami'an, semualah. Ilaikum, kepada kamu, jami'an, semuanya. Jadi siapakah Allah? Siapakah Allah itu? Allah allazi, yang. Allah yang lahu, baginya, mulkus samawati wal ard, segala kerajaan as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi. Jadi milik Allah Ta'ala segala kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak diibadahi. La ilaha, tiada Tuhan yang layak diibadahi, ya kan? Illa, dengan sebenarnya, illahu, kecuali dia. Yuhyi wa yumit. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dan dia yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi. Fa'aminu, maka hendaklah kamu semua, kan? Kamu semualah, kamu semua manusia lah, beriman. Maka hendaklah kamu semua manusia beriman billah, dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya SAW. Siapakah rasul itu? An-Nabi al-Ummi, Nabi, seorang Nabi yang buta huruf, yang tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Ya, alladhi yu'minu billahi, ya, Nabi yang ummi tadi apa dia? Yang dia itu beriman dengan Allah. Yu'minu, dia beriman billahi, dengan Allah, wa kalimatihi, dan apa nama, dia beriman dengan kalimah-kalimahnya, kalimah-kalimah Allah. Wattabi'uhu, dan adalah kamu semua ikutnya. Allah Ta'ala kata, Allah suruh kita semua ni ikut siapa? Ikut Nabi SAW. La'allakum tahtadun. Jadi la'allakum maknanya moga-moga kamu semua tahtadun,
mendapat petunjuk. Surah Al-A'raf ayat 158. Okey, dia cakap perenggan dua ni boleh faham kan? Cakap perenggan yang kedua ni boleh faham. Siapa yang tak faham dia boleh tulis mesej kat sini. Mesej ada enggak? Okey. Ada mesej sini. Minta ulang, maka ustaz akan ulangkan. Tidak menjadi masalah dan tidak menjadi keberatan. Okey. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi, waqala, dan telah bersabda an-nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, alaikum, ke atas kamu semua. Jadi wajib ke atas kamu semua dengan mengikut sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khalifah yang bijaksana al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk, min ba'di, daripada selepasku, ya. Tamassaku biha, tamassaku, naklah kamu semua berpegang biha dengannya, ya, dengan sunnah Nabi tadi dan sunnah khulafah rasyidin tadi. Wa 'addu 'alaiha, dan 'addu ni dia gigit. 'Addu ni gigit, dan gigitlah. Dan kamu semua, hendaklah kamu semua gigitlah. Perintah kepada orang ramai kan. Gigitlah apa? 'Alaiha, atasnya, atas sunnahku itu, dan sunnah khulafa'ur rasyidin, bin nawajid, dengan gigi-gigi geraham. Nawajid gigi yang geraham ni. Kalau kita gigi depan ni mungkin dia cabut. Tak kuat gigi dalam ni. Gigi dalam, gigi geraham tu. Dia kuat. Gitu. Kemudian Nabi kata, wa iyyakum, dan hendaklah kamu menjauhi. Iyyakum, hendaklah kamu takuti, hendaklah kamu menjauhi. Tinggalkan, begitu maksudnya. Wa muhdatsatil umur, daripada melakukan perkara-perkara baru, kan, dalam urusan agama lah. Muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama, yakni perkara bid'ah dalam agama. Jangan buatlah benda bid'ah dalam agama. Kerana apa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Kenapa? Kerana sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan. Sesat. Bid'ah itu membawa kepada kesesatan. Habislah. Tu. Tengok perenggan ni pula. Okey. Wal khulafa'ur rasyidun hum, dan para khalifah ar-rasyidun yang mendapat petunjuk ataupun yang bijaksana, itulah yang kan, mendapat petunjuk, terjemahnya yang mendapat petunjuk lah, berada di atas kebenaran. Mereka adalah siapa? Alladzina khallafun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Alladzina, iaitu orang-orang yang mereka itu datang selepas ataupun berada di selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang Nabi. Khalfun ni belakang kan, di bahagian belakang, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ilmin nafi', dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan menyampaikannya, ya, ilmu yang bermanfaat daripada Al-Quran dan Sunnah lah, ya, dalam ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan amalan yang saleh. Mereka yang mengikuti Nabi SAW, yang melaksanakan selepas Nabi SAW dia ilmu yang bermanfaat dan amalan yang baik. Kemudian kata Syekh Muslim lagi, wa ahaqqun nasi, dan manusia yang paling berhak. Dia terbalik macam bahasa Inggeris juga kan. Biasanya yang paling berhak daripada kalangan manusia, macam tu. Wa haqqun nas, dan paling berhak di kalangan manusia, atau manusia yang paling berhak bihadzal wasfi, dengan memiliki sifat ini. Sifat apa dia? Sifat yang mempunyai ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, iaitu amalan yang soleh tadi. Siapa? Humus sahabatu radhiyallahu anhum. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Fa inna Allah ikhtarahum, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, ikhtarahum, Allah telah memilih mereka. Allah telah memilih mereka
Okey. Ikhtar, memilih kan mereka li suhbati untuk menjadi sahabat, untuk bersahabat li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan, mendirikan agamanya, menegakkan agamanya. Walam yakunillahu ta'ala, dan tidak adalah Allah Ta'ala itu liyakhtara, hendak memilih, wa huwal alimul hakim, sedangkan dia maha mengetahui lagi bijaksana, dan memilih apa? Memilih li suhbati nabiyhi, melainkan menjadi sahabat nabinya, untuk menjadi sahabat nabinya SAW, illa manhum, itu kecuali mereka yang akmalun nasu imanan, akmalun nasi imanan, manusia yang paling sempurna imannya. Okey, kita ulangi di sini. Walam yakunillahu ta'ala, dan tidaklah Allah Ta'ala itu hendak memilih ataupun memilih, sedangkan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah tidak akan memilih untuk menjadi sahabat nabinya, melainkan siapa yang Allah pilih? Iaitu orang yang paling sempurna imannya. Hanya manusia yang paling sempurna imannya Allah Ta'ala pilih untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arjahuhum uqulan, yang paling bijaksana, paling bagus akal mereka, paling bijaksana kan fikiran, akal fikiran mereka. Wa aqwamuhum amalan, dan paling kuat amalan mereka, kan, paling kuat amalan mereka. Wa amdahum azman, yang paling melaksanakan keazaman. Bila mereka berazam, mereka terus melaksanakan keazaman mereka. Wa ahdahum tariqan, dan paling mendapat petunjuk di atas jalan kebenaran. Itu para sahabat. Fakanu, maka adalah para sahabat itu radhiyallahu anhum, ahaqqun nas, adalah manusia yang paling berhak, an yuttaba'u, untuk diikuti mereka itu, ba'da nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, selepas nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut nabi dan ikut para sahabat, itu maksudnya. Wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang selepas mereka, min a'immatud-din, iaitu para imam-imam besar dalam Islam. Alladzina arafu bil huda was salah, alladzina urifu, yang mana imam-imam besar itu mereka terkenal ataupun dikenali dengan al-huda, orang yang mendapat petunjuk, was-salah, dan orang yang melakukan kebaikan, dan orang-orang yang soleh dan kesolehan. Itu maksudnya. Okey, kenal maknanya di situlah apa yang kita baca kan. Itu muka surat pertama. Okey. Muka surat kedua. Pertama kita baca ni kedua. Ya. Habis bab yang pertama. Ringkas ya buku ni. Okey ya. Jadi kesimpulan dia apa? Bab pertama tadi, kita ulang balik kesimpulan ringkas-ringkas. Apa yang wajib ke atas seorang hamba dalam agama dia, kan? Iaitu ikut Allah Ta'ala, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikut para khulafa rasyidin, kemudian ikut para sahabat, ikut tabi'in, yang mereka itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kan? Nabi dah disebut hadis tentang hendaklah kamu semua ikut sunnah aku, kan? Kemudian itulah yang kita baca tadi, kan? Itu kesimpulan bab pertama yang kita baca. Boleh faham kan? Boleh faham tak? InsyaAllah ada rakaman tu, nanti kamu boleh cek boleh lah. Ni boleh tak student semua ambil perhatian, faham tak? Oh, nampak mengeliat tu, letih tu, orang tu nampak mengeliat, mengantuk ke? Nanti ustaz kena buat exam kat kamu ni, tak, student ni kena buat exam ni nanti. Ada soalan kita tanya Nabi, tengok dia orang ulang kaji ke tak. Okey, ada berapa orang student kat tu? Nampak 3 orang ya. Ada 3 orang student, tak ramai lagi. Okey, baik. Bab yang kedua. Bismillah, minum dulu.
Al-babu tsani, bab yang kedua, fima tadammanathu risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min bayanil haqqi fi usulid din wa furu'ihi. Kita faham tajuk dulu. Sebelum kita pergi kita kena faham tajuk dulu. Tajuk dia apa dia? Tajuk dia tidak, daripada tajuk itulah kita boleh tahu apa dia nak cerita di isi dia tu. Ya? Jadi faham. Tajuk dia apa? Yang kedua ini menjelaskan tentang pada perkara yang terkandung, kan? Perkara yang terkandung padanya ataupun di dalamnya risalatu oleh perutusan, kan? Oleh perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang terkandung dalam perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang terkandung dalam perutusan Nabi? Allah Taala utus Nabi ni untuk apa? Untuk apa? Di antara perkara yang terkandung dalam perutusan Nabi itu adalah min bayanil haqq, daripada menjelaskan kebenaran. Jadi perutusan Nabi itu satunya adalah untuk menjelaskan kebenaran fi usuluddin, pada usul agama. Usul ni jamak kepada aslun lah, kan? Jamak ataupun plural bagi perkataan aslun. Jadi usul segala akar agama, kan? Segala asas agama, kan? Rukun agama. Okey. Wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya. Jadi maknanya macam inilah. Kita Islam ni diibaratkan seperti sepohon pokok yang dia ada akar, kan? Pokok ni ada akar. Jadi tunjang dia. Dia ada akar yang menunjangi supaya pokok itu tidak terbalik, kan? Jadi akar ni penting lah. Kalau pokok tak ada akar, tak hidup pokok tadi. Begitulah dia agama tadi, kan? Dia ada akar dia. Dan dia ada pohon dia, ada batang dia. Dan dia ada cabang-cabang dia, ranting-ranting dia, dahan-dahan dia. Itu Islam. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perutusannya adalah untuk apa? Adalah untuk menjelaskan, kan, kebenaran pada segala usul atau segala asas agama Islam dan segala cabang-cabangnya. Gitu. Boleh faham? Kan? Fahimtum? Fahimna. Baik, kita baca lah. Dia punya perenggan yang pertama pula. Baik. Di sini dia kata risalatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tatadammanu syai'aini huma. Risalatun Nabi, perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kan, terkandung padanya apa dia? Dua perkara. Huma, keduanya itu ialah apa dia? Al-ilmun nafi' wal amalus salih, iaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Jadi maknanya Islam ni dia ada dua perkara ni yang besar, ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang salih. Jadi kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka kita jadi macam orang Nasrani, Kristian, yang mereka itu beramal dengan reka-reka sendiri. Tuk padri depa reka-reka, depa pun beramal dengan tipuan tadi, pembohongan tadi. Itu beramal tanpa ilmu, dan kita tidak boleh berilmu tanpa beramal. Maka kalau kita berilmu kita tidak beramal, maka kita seperti Yahudi yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikutinya. Yahudi. Nampak ni? Okey. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, ya, ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي, dialah Tuhan yang, والذي dia, الذي Tuhan yang, arsala telah mengutuskan apa dia? Rasulahu,
rasulnya, yakni utusannya. Okay? Bil huda, dengan membawa petunjuk. Dengan membawa petunjuk. Wa dinil haqqi, dan agama yang benar. Ni. Okay? Agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu, supaya dia zahirkannya. Supaya Allah zahirkan Islam itu, akan petunjuk itu dan agama yang benar itu, ala din, di atas segala agama. Ala din kullihi, di atas segala agama ciptaan manusia. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membenci, mereka tak suka. Ya? Kemudian Syekh kata di sini, fal huda, maka petunjuk itu. Huda ni apa huda? Sini saya terjemahkan mana apa makna huda itu. Fal huda, maka petunjuk itu, huwa, ialah al-ilmu nafi', amal ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haqqi, dan agama yang benar. Agama yang benar. Jadi wa dinul haqq, maaf, fal huda huwa al-ilmu nafi'. Petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, dan agama yang benar itu adalah amalan yang salih. Itu dia. Dinul haqqi huwa al-amalu al-salih. Agama yang benar adalah amalan salih. Itu agama yang benar. Alladhi ishtamala 'ala al-ikhlas lillahi, yang mana ianya akan meliputi, istamala, meliputi. Ilmu yang bermanfaat ni, amalan yang soleh ini meliputi alal ikhlas billah, di atas ikhlas semata-mata kerana Allah. Macam kita ni menuntut ilmu, kan, ikhlas semata-mata kerana Allah, untuk menghilangkan kejahilan kita, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat daripada Allah Ta'ala dan keberkatan daripadanya. Kita menuntut ilmu supaya Allah selamatkan kita dalam kehidupan dunia ni, dalam kegelapan kehidupan dunia ni Allah selamatkan kita. Allah beri cahaya ilmu supaya kita boleh menapak dengan selamat, tidak memijak benda-benda yang berbahaya. Ya? Itu ikhlas kerana Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Kemudian beramal dengan amal soleh pun ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana riak ataupun nak menunjuk pada orang lain. Okey? Jadi itulah dia meliputi atas ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan juga al-mutaba'atu, al-mutaba'ati li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mengikut bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Ini perenggan yang pertama lah pada tajuk yang kedua ni, al-babu tsani, al-babu tsani, perenggan yang pertama. Boleh faham? Kita pindah pula kepada perenggan yang kedua, wal ilmu nafi'u, dan ilmu yang bermanfaat yatadammanu, ia terkandung, kan, terkandung atau mengandungi apa dia, kullu ilmin, mengandungi setiap ilmu. Yatadammanu kulla ilmin, setiap ilmu, yakunu, yang mana ilmu itu adalah ia, lil ummati, untuk umat ini, untuk umat ni, kan, fihi khairun wa salahun, padanya ada kebaikan dan kesolehan. Khair wa salah, dan pembaikan lah. Salah ni pembaikan. Fi ma'asyiha, pada kehidupannya di dunia. Ada kebaikan, pembaikan dalam kehidupan dunia. Wa ma'adiha, dan kehidupan di tempat kembalinya, iaitu di alam akhirat. Memang kita akan kembali ke akhirat. Kenapa? Kerana kita datang daripada sana, kan. Adam AS datang daripada syurga dan kita zuriatnya. Maka kita datang daripada syurga, daripada negeri akhirat, kan? Daripada syurga, maka kita akan kembali ke negeri yang kita datang daripadanya. Kita datang di dunia ni untuk apa?
Datang ke dunia ni hanya sebagai untuk berusaha akan memilih tempat tinggal kita yang hakiki lah di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Datang ke dunia bukan kita untuk berseronok, datang ke dunia bukan kita untuk bermeriah-meriah, datang ke dunia untuk mencari, menuntut segala apa yang Allah Ta'ala telah janjikan untuk kita daripada kenikmatan hidup di negeri yang abadi, iaitu di negeri akhirat. Maka dunia ni adalah negara tempat kita beramal soleh, menghimpun, mengutip segala bekalan kita untuk ke akhirat nanti. Jadi kalau rugilah kalau orang pergi ke sana tanpa apa-apa bekalan, ya rugilah. Jadi kena ada bekalan sebanyak-banyaknya untuk menemui Allah Ta'ala di hari yang abadi, iaitu di hari akhirat lah. Okay. Jadi wa awwalu ma yadkhulu fi dhalika al-ilmi. Jadi fi dhalika, maaf. Wa awwalu ma yadkhulu fi dhalika, titik di situ ataupun koma kat situ. Dan perkara yang pertama yang masuk pada demikian itu apa dia? Iaitu al-ilmu bi asma'illahi, iaitu mengenali, mengetahui dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan segala perbuatan Allah. Jadi gitu, dengan mengetahui, ya, maknanya termasuk dalam ilmu yang bermanfaat tadi, kan, yang ada padanya kebaikan dan pembaikan dan kehidupan dunia dan akhirat, ialah mengetahui tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Fa innal ilma bidzalika, sesungguhnya mengetahui dengan demikian itu, anfa'ul ulum, ia adalah ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat ialah ilmu dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Wa huwa zubdatur risalatil ilahiyah, yang mana untuk dengan mengetahui mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya, itu adalah inti. Zubdah ni inti, ar-risalah, kan, perutusan daripada Tuhan. Inti perutusan daripada Tuhan adalah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini kenal Allah Ta'ala baru kita mentauhidkannya, dengan mentauhidkan Allah pada sifat dan perbuatannya. Itu juga dengan nama-nama Allah Ta'ala. Baik. Wa khulasatud da'wati an-nabawiyyati, dan itulah dia kesimpulan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain alaihi wassalatu wassalam, adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada mengenal Allah, ni nama-nama Allah, dakwah kepada mengenal sifat-sifat Allah, dan dakwah kepada mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Ini merupakan kesimpulan bagi dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wabihi qiwamuddin qawlan, dan dengannya lah agama ini tertegak, kan? Agama ini jadi tertegak dengannya lah, kan, pada perkataan, wa amalan, dan pada amalan, wa i'tiqadan, dan pada i'tiqad. Gitu. Okey, peringat seterusnya. Wa min ajli hadha, dan kerana inilah, kana minal mustahili, adalah satu perkara yang mustahil. Mustahil bahasa kita, bahasa Melayu kita mustahil, bahasa Arab pun mustahil, cumanya dia mustahil, kan? Kana minal mustahil ay yahmilahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mustahil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkannya, tidak menjelaskannya tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, kan? Dan mustahil wala yubayyinuhu bayanan zahiran yanfi asyak, mustahil dan Nabi SAW tidak menjelaskannya dengan penjelasan yang jelas
yang zahir, yang menafikan bagi keraguan. Wala yubayyinuhu bayanan zahiran yanfi asyakka wa yadfa'u syubhata, dan menolak segala syubhat, yakni kekeliruan, celaruan. Wa bayanu istihalatihi min wujuh, wa bayanu, dan penjelasan istihalatihi, tentang kemustahilannya. Wa bayanu istihalatihi, dan menjelaskan tentang kemustahilannya, min wujuhin, daripada beberapa wajah. Wajah daripada beberapa cara lah. Beberapa cara. Okey, al-wajhu al-awwalu, iaitu cara yang pertama, okey, anna risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat mustamilatan, adalah risalah perutusan Nabi SAW adalah ia mustamilah, meliputi, kan? Meliputi ala nuri wal huda, di atas cahaya dan petunjuk. Nur dan huda, perutusan Nabi SAW mengandungi, meliputi petunjuk dan cahaya. Fa inna Allah ba'athahu basyiran wa nadhira. Ni. Ya. Sesungguhnya Allah telah mengutuskannya basyiran, sebagai pembawa khabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pembawa khabar yang menakutkan tentang neraka. Yang tadi basyira sebagai pembawa khabar yang gembira tentang syurga, nadhira pembawa khabar yang menakutkan tentang neraka. Wa da'iyan, dan sebagai penyeru, pengajak, ilallahi biiznihi, kepada Allah, kepada jalan Allah, biiznihi, dengan izinnya. Izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak izin tak boleh buat lah. Wasirajan munira, kan? Dan ia maknanya diutuskan sebagai siraj, lampu, lentera ke lentera, lampu, muniran, yang bercahaya, yang menerangi. Nabi membawa lampu yang menerangi kegelapan. Hatta taraka ummatahu, sehingga Nabi SAW taraka, meninggalkan, sehingga ia tinggalkan umatnya, yakni kita semua ni, ketika kita semua ala al-mahajjati al-bayda, di atas jalan yang amat terang, lorong jalan yang amat terang. Layliha, malamnya, kan? Ataupun layluha boleh juga. Malamnya, layluha kanahariha, seperti siangnya. Malam ni macam siang, terang sungguh. Sebab Nabi dah jelaskan semua perkara dah. Kita tak ada syak lagi dah. La yaziru, tidak tergelincir, tidak berpaling. Anha, darinya, daripada jalan Nabi SAW ini, daripada petunjuk Nabi SAW ini, illa halikun, kecuali orang yang akan binasa. Siapa berpaling daripada jalan Nabi SAW, daripada petunjuk Nabi SAW yang begitu terang, maka orang itu akan binasa. Okey. Kemudian dia kata di sini, wa a'zamun nuri, dan azam, ya, nur, cahaya, azam, terbesar, dan cahaya yang terbesar, terbalik kan makna dia kan, dan cahaya yang terbesar, yang paling besar, wa ablaghuhu, dan yang paling menyampaikan, kan, yang paling menyampaikan, paling menerangi, ma yahsulu lil qalbi, ialah apa yang terhasil. Itu yang paling cahaya, yang paling besar sekali, yang paling menyampaikan sekali, ialah apa yang terhasil lil qalbi, bagi hati. Apa yang terhasil dalam hati kita, apa dia? Di hati kita, bima'rifatillah, dengan mengenal Allah Ta'ala.
dengan sebenar-benar kenal. Wa asma'ihi, dan mengenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya. Wa sifatihi, dan mengenal segala sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dan mengenal segala perbuatannya Ta'ala, Allah Ta'ala tadi. Fala buddha, maka tidak dapat tidak. Fala buddha, mana tidak dapat tidak, maknanya mestilah. Maka mestilah, itu maksud dia. Ayyakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyanahu, maka kerana itu mestilah Nabi SAW telah menjelaskannya. Qad bayyanahu, telah menjelaskannya, ghayatul bayan, dengan penjelasan yang maksudnya yang lengkap, yang komplit. Tak ada lagi persoalan selepas penjelasan itu, kan? Ini maknanya apa dia yang pertama tadi, penjelasan tentang kemustahilan, bahawa Nabi tidak menjelaskan tadi, kan? Apa dia penjelasan dia? Yang pertama, kita ulang kesimpulannya, bahawa perusahaan Nabi SAW tadi meliputi di atas segala petunjuk dan huda, kan? Nabi membawa khabar gembira dan menakutkan, mengajak kepada jalan Allah Ta'ala, kan? Itu yang pertamanya. Okay. Dan semua itu, cahaya nur itu terhasil bagi hati kita apabila hati kita itu kenal Allah Ta'ala, kenal nama-nama Allah Ta'ala, kenal sifat-sifat Allah, dan kenal segala perbuatan Allah Ta'ala. Jadi yang mana semua itu telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Nabi SAW. Jadi as-tsani, yang keduanya, kita takat ni dulu, kan? Kita pun di sini dulu lah, insyaAllah. As-tsani, kita sambung. Okey, maknanya payah. Cuba bagi komen. Cuba siapa-siapa bagi komen. Susah tak? Ya, nak belajar ni susah ke senang? Okey, kita dah baca sampai muka surat 10 dah. Okey lah ni. Dah baca sampai muka surat 10 dah. Jadi berapa line kita baca dah? Okey, 2 line kan? 2 line. Maksudnya 4 muka surat lah kita baca. Okey lah tu. Okey. Okey, boleh faham tak? Jadi insyaAllah ni lah kita cuba ikhtiar. Dan insyaAllah gila kita cuba baca kitab bahasa Arab ni, kan. InsyaAllah dulu, yalah ustaz mana-mana pun dulu kita tak kerti juga pun. Kita pun student juga dulu, kan. Kita pun student juga. Bahkan kalau ustaz ni belajar umur dah, masa tu belajar bahasa Arab umur dah 17-18 tahun. Ni tampak ni yang belajar kat sini semua masih belia, masih kanak-kanak, masih remaja, kan. Lagilah boleh insya-Allah, kan. Jangan kita putus asa saja. Begitu juga ibu-ibu, ayah-ayah yang kat luar ni, boleh je insya-Allah, kan. Bila kita belajar, kita ni belajar sampai mati, kan. Tak ada limit, tak ada finish, kan. Maksudnya untuk belajar ni, for study ni tak ada finish, tak ada habis dalam pembelajaran ilmu. Jadi kita belajar minal mahdi ilal lahdi, belajar daripada dalam buayan sampai kita matilah, kan. Jadi mana ibu-ibu, ayah-ayah dalam ni pun, mereka pun ikut kelas macam kita juga. Jadi maknanya insya-Allah kita sama-sama berjalan, bertatih, kita merangkak mengesot, bertatih, kemudian kita berjalan, nanti baru kita berlari. Bukan terus nak berlari, kan. Tak terus berlari, kita bertatih, jatuh, jalan ke bawah, kemudian insya-Allah kita boleh baca kitab sendirilah. Nanti insya-Allah semua yang dalam kelas ni boleh baca kitab Arab sendiri. Bahasa Arab ni kunci ilmu. Tak ada kunci, kita tak boleh buka ilmu, dapat ilmu. Kalau baca kitab terjemahan ni banyak salah. Orang tu macam mana baik pun, macam mana hebat pun, dia ada juga kesalahan dan kesilapannya. Baik kita rujuk pada kitab asal dalam bahasa Arab. Itu kunci bagi ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu agama lah, ya. Jadi untuk hari ni insya-Allah taala ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita keberkatan ilmu, keberkatan masa umur, kan, kekuatan lahiriah dan kekuatan batiniah zahiriah tadi, kekuatan rohani dan jasmani kita, adanya supaya rohani kita tadi tu yang lebih utama, sebab dia yang akan mendorong kita, kan. Kalau yang lahiriah ni dia hanya ikut
raja dia. Siapa dia raja? Raja kita adalah hati kita lah. Raja dalam tubuh kita adalah hati, dia yang mengarah tadi. Jadi mohon Allah Subhanahu Wa Taala beri ketetapan kepada kita dan istiqamah dan kekuatan di atas keimanan dan amalan soleh dan ilmu yang bermanfaat. Jadi jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum, ahsanallahu ilaikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.